fi yadiki. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawasanya haid engkau itu bukannya pada tangan engkau. Maka ini adalah huraian Syekh Nabawi. Maka apakah salahnya engkau mengunjukkan dari luar masjid dan aku di dalamnya, itu di dalam masjid. Bahkan jangan dengan badan-badan kamu masuk masjid, maka tiadalah berdosa kamu. Kerana kalau tangan saja yang masuk dalam masjid tidak berdosa. Yang berdosa sekiranya wanita haid masuk dengan jasad-jasad keseluruhannya ke dalam masjid. Jadi kalau sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala membuka Syarhun Nawawi ala Sahih Muslim, kalau ikut cetakan lamanya, iaitu pada jilid 1 muka surat 210. Jilid 1 muka surat 210, Imam An-Nawawi mendatangkan satu huraian daripada Al-Qadi Iyad, Qadi Iyad, Sahibus Syifa, Qadi Iyad Sahibus Syifa. Jadi kata Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu, qala Al-Qadi Iyad radhiyallahu anhu, ma'nahu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala laha zalika minal masjid. An-nabi qala zalik wan nabi minal masjid, ay dakhil al-masjid. Jadi minal masjid itu adalah ta'alluqnya bukan kepada al-khumrah. Kalau kita belajar, setiap huruf tu dia ada kait dia. Jadi daripada masjid, apa yang berada daripada masjid? Bukan khumrah daripada masjid, tapi Nabi ketika itu berada daripada masjid. Maksud Nabi daripada masjid, itu Nabi ketika itu berada di dalam masjid. Okey. Qala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laha zalika minal masjid, ay wa huwa fil masjid, litunawilahu iyyaha min kharijil masjid, la anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amaraha an tukhrijaha lahu minal masjid. Jadi yang betulnya yang dimaksudkan dalam hadis ini, kata Al-Qadi Iyad, Nabi ketika itu dalam masjid, Nabi minta supaya Sayyidatuna Khadijah tolong berikan khumrah kepada Nabi agar khumrah itu dimasukkan ke dalam masjid, yang Nabi ketika itu dalam masjid. Bukannya Nabi meminta beliau mengeluarkan khumrah itu daripada masjid. Maknanya bukan maksudnya khumrah dalam masjid. Nabi minta Sayyidatuna Aisyah tolong ambil khumrah daripada masjid bagi kepada Nabi. Kerana sebenarnya yang berlaku Nabi yang berada dalam masjid. Jadi hadis ini, nawilinil khumrah minal masjid, ay nawilinil khumrah wa ana asna'a qawli minal masjid, ay dakhilal masjid. Itu dia punya ta'alluq dia. Qala li minal masjid, kalau tengok dia ta'alluq pada kalimah qala. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nawilinil khumrah minal masjid, ay qala Nabi sallallahu alaihi wasallam minal masjid li nawilinil khumrah. Okay, harap-harap perkara ini dapat difahami dengan baik. Okey, alhamdulillah selesai perbahasan pada muka surat 203 Baik, ada juga yang tidak jelas sebelum ini pada muka surat 209. Pada muka surat 209. Okey. Atau yang lebih tepatnya pada hujung muka surat 208. Okey, iaitu pada petikan yang berbunyi, masalah najis tak sedar kena dikain, apa hukum sembahyangnya? Kata Syafi'i di dalam dan apabila yakin seseorang itu kena najis kainnya dan ia telah sembahyang padanya dan tiada sedarkan kain itu kena najis entahkan bila-bila kenanya, maka bahawasanya yang wajib atasnya, jika ada ia yakin akan kenanya masalan kemudian dari subuh harinya atau seumpamanya, maka sembahyang akan barang yang yakin daripada kemudian daripada subuh itu. Dan jika tiada yakin entahkan bila-bila kenanya, maulah ambil yang lebih aula dan lebih segia sembahyang akan yang akan difikirkan kena qada akan sembahyang yang sudah disembahyang, yang ada pada kainnya najis pada kira-kira atau sembahyang. Tu tak faham dah. Kan? Tak faham dah kan?
Baik, alhamdulillah saya merajaah balik kitab Al-Um, jumpa dah nasnya. Jadi siapa yang ada kitab Al-Um, kalau ikut cetakan yang ada dalam bentuk PDF yang ada pada saya, itu pada muka surat 46. Tapi cetakan Al-Um beza-beza. Cetakan yang Syekh Rifat pada muka surat lain saya kira. Tapi ala kulihan nasnya begini. Saya tuliskan nas apa sebab kita nampak lebih jelas. Entahlah nak khatam cepat kan. Kalau lambat kan. Dah kan. Jangan kerja kambing tu. Okey, ni nas al-Imam Asy-Syafi'i. Qala al-Imam Asy-Syafi'i fil Jadi siapa nak salin lah, siapa nak salin tu dari itu, cuma dia akan jadi manjang-manjang sebab dia punya tag dia besar. Ya imam dia tulis di buku, ya imam dia tulis kertas tapi tempel di buku. Kalau gambarnya sudah tak nampak, bayar ke depan. Tapi kalau nampak tak apalah. Fokus di situ. Ini teks dia. Wa idza staiqana. Wa idza staiqana ar-rajulu al-masdariyah qad asabat an-najasah ثوبا له فصلى فيه ولا يدري متى أصابته النجاسة فإن الواجب عليه إمكان
Okey, sekarang ni kita cuba nak merajaah balik beberapa masalah yang sebelum ni kita tersekat kerana masalah tidak faham uslub yang digunakan oleh Syekh Hidayat Al-Marbawi. Jadi saya sempat merajaah bukan di rumah, sedikit di rumah dan merajaah juga di belakang tadi, alhamdulillah. Jadi sempat merajaah beberapa teks yang insya-Allah dapat membantu kita untuk memahami apa yang dimaksudkan oleh Syekh Hidayat Al-Marbawi dalam muka surat 208 masalah ke 546. Siapa tak salin dulu. Siapa tak salin dulu. Saya bacakan. Qala Imam Syafi'i fil wa idza istayqana ar-rajulu an qad asabatin najasatu thawban lahu fa shalla fihi wa la yadri mata asabathu an-najasah fa innal wajiba alayhi in kana yastayqinu shay'an an yusalliya mastayqan wa in kana la yastayqin ta'akhkha hatta yusalliya ma yara annahu qad shalla kulla salatin sallaha wa fi thawbihi an-najis أو أكثر منها ولا يلزمه إعادة شيء إلا ما استيقن والفتوى والاختيار له كما وصفت. Panjang lagi tapi tak apalah. Sampai sini pun dah membantu kita insya-Allah semua dah salin dah ni? Belum lagi. Siapa yang tak habis salin lagi? Salin dulu. Siapa yang tak habis salin dulu. Okey, wa idza stayqana ar-rajulu an qad asabatin najasatu thawban lahu fa shalla fihi wa la yadri mata asabathu an-najasah fa innal wajiba alayhi in kana yastayqinu shay'an an yusalliya mastayqan wa in kana la yastayqin ta'akhkha hatta yusalliya ma yara annahu qad shalla kulla salatin sallaha wa fi thawbihi an-najis aw akthara minha. Cuma agak pelik wa fi thawbihi tu seakan waw tu patutnya tak ada. Tapi tak apalah. Itu merajaah ini kalam Imam Syafi'i. Kalam Imam Syafi'i ni hujah dalam bahasa. Cuma adakah berlaku kesilapan ketika orang catat kalam Imam Syafi'i tu, kena cek balik. Sebab wa fi thawbihi an-najis. Boleh jugalah wa fi thawbihi an-najisu. Kalau baca fi thawbihi an-najis, wa fi thawbihi an-najisu, wa fi thawbihi an-najisu aw akthara minha. Okey. Boleh dah ni? Okey Baik, kita padankan teks ini dengan kalam Syekh Hidayat Al-Marbawi. Okey, kata Syafi'i di dalam dan apabila yakin seseorang itu kena najis kainnya, wa idza stayqana ar-rajul an qad asabatin najasatu thawban lahu. Okey. Dan ia telah sembahyang padanya. Waqad fa shalla fihi, dan tiada sedarkan kain itu kena najis entahkan bila-bila kenanya. Wala yadri mata asabathu najasah, maka bahawasanya yang wajib atasnya fa innal wajiba alaihi, jika ada ia yakin akan kenanya, masalan kemudian dari subuh harinya atau seumpamanya, in kana yastayqinu syai'an. Jadi maknanya kemudian dari subuh harinya atau seumpamanya, start berkalimah masalan tu, masalan kemudian dari subuh harinya atau seumpamanya, itu adalah tambahan daripada Syekh Idris Al-Marbawi kerana tidak ada dalam teks Al-Imam Al-Syafi'i. Imam Syafi'i sebut in kana yastayqinu syai'an, apa jawabnya? An yusalliya mastayqan. Maka bahawasanya yang wajib atasnya
jika ada ia yakin akan kenanya masalan kemudian dari subuh harinya atau seumpamanya, maka sembahyang akan barang yang yakin daripada kemudian daripada subuh itu. Maksudnya an yusalliya mastaiqan, maka sembahyang akan barang yang yakin daripada sabda kalimah daripada kemudian daripada subuh, itu semua adalah daripada Syekh Idris Al-Marbawi. Maknanya masalahnya, satu orang dia memakai pakaian bernajis, dia telah mendirikan salat dengan pakaian yang bernajis tersebut. Tiba-tiba baru dia tersedar, rupanya baju yang dia telah guna untuk buat sembahyang itu, baju itu telah bernajis. Masalahnya dia tak ingat najis tu start bila. Dia dah sembahyang, banyak sembahyang katakan, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, dengan kain yang sama katakan. Tiba-tiba lepas sembahyang isyak dia tengok, astaghfirullahalazim, ada najis. Okey, ada najis. Macam mana sekarang ni? Baik, apa yang dia perlu buat dalam keadaan dia tidak tahu macam mana ataupun bilakah sebenarnya najis itu telah kena kepada pakaiannya. Jadi kata Imam Asy-Syafi'i, fa innal wajiba alaihi in kana yastayqinu syai'an an yusalliya mastaiqan. Sekiranya dia ada beberapa benda dia boleh yakin di situ, maksudnya dia ada beberapa petunjuk yang akhirnya dapat dia satu keputusan, yakin dia sembahyang mana dia telah guna dalam keadaan najis. Sebelum tu tak pasti, selepas tu memang pasti. Contoh, dia tengok kain dia bernajis, alamak ni apa ni, dia berbau, ya Allah, tahi lembu. Dia tengok benda ni pasal Malaysia, benda ni, dia tengok Allah, tahi lembu, kena ke baju dia, tahi lembu. Dia tu ingat, aku ni pada subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak pakai pakaian ni. Dia ingat balik, bila kena tahi lembu ni? Dia fikir balik. Lepas subuh tadi dia sembahyang, lepas bangun tidur, dia pun ambil kain tu daripada almari. Maknanya ketika tu ikut adatnya tak ada tahi lembu lagi. Okey, lepas sembahyang subuh dia lepak kat rumah, dia pergi rumah kawan-kawan sampai zuhur. Dia sembahyang zuhur kat rumah kawan dia. Tapi dalam perjalanan tu adalah lembu-lembu apa semua tu. Lembu-lembu apa semua adalah dia lalu macam biasa lah. Dia pun sembahyang zuhur rumah kawan dia. Dia lepak rumah kawan dia sampai dekat asar. Dekat-dekat asar dia pun balik, dia pun sampai azan asar. Dia lepak rumah kawan dia. Dia berjamu cucu lah, macam-macam lah. Habis asar dia kata, ada tu daripada zuhur sampai ke asar ni, balik rumah. Dia kata, ni lembu tak lagi bakar ni. Lepas sembahyang asar, dia pun pergi ke lembu dia. Pergi ke kandang. Dia main dengan lembu dia. Dia tepuk lembu, bagi makan, basuh lembu apa semua. Lepas habis tu dia pun balik rumah dengan kain tak tukar, sembahyang maghrib. Lepas maghrib makan macam biasa. Zojah dia buat ayam masak percik katakan, Lepas tu azan isyak, dia pun sembahyang isyak. Lepas isyak, Allah tengok di kain ada tahi lembu. Baik, ada tak dalam cerita ni kadar yang dia yakin sembahyang mana dia telah dirikan dalam keadaan telah najis? Sembahyang apa? Isyak. Apa lagi? Maghrib. Apa lagi? Dua tu ya. Adapun subuh garanti bersih. Zuhur mungkin dah kena dah, sebab dia berjalan celah-celah lembu tu. Adakah lembu tu mengibeh-ngibeh tercelepek apa? Terpelanting tak lembu tu kena dia? Mungkin, tapi tak pasti, tak yakin. Tapi masa dia duk main lembu betul-betul tu, ya sah-sah. Sebab selepas dia main lembu tu, dia lepak rumah dia tak pergi mana dah. Tengok-tengok ada tahi lembu dah. Garanti sembahyang maghrib dan isyak memang bertahi lembu dia sembahyang tadi. Maknanya an yusalliya mastaiqan, hendaklah dia sembahyang apa yang dia telah yakin. Maknanya ulang balik sembahyang, qada balik sembahyang, iadah balik. Kalau isyak dia iadah lah, sebab masih dalam waktu.
Tapi kalau maghrib dah terlebih waktu, dia qada balik sembahyang yang dia telah dirikan dalam keadaan dia yakin dia telah bernajis, dia kena ulang semula. Okey? Alhamdulillah. Maka bahawasanya yang wajib atasnya, jika ada ia yakin akan kenanya masalan, kemudian dari subuh harinya atau seumpamanya, dalam cerita kita tadi, dia yakin dia memang sah-sah dah kena pada solat maghrib dengan solat isyak. Sebab dia tak pergi mana dah, dia lepak rumah je, kain pun tak tukar-tukar. Maka sembahyang akan, maka hendaklah dia sembahyang. Maka sembahyang akan barang yang yakin daripada subuh itu. Ni contohnya Syekh Nabawi. Contoh kitanya, dia hendaklah sembahyang maghrib dan isyak. Dia kena qada balik. Dia dah selesai sembahyang isyak, lepas selesai Allah tengok di baju ada tak lembu, masa dia kena sembahyang maghrib qada, dan dia kena mengulang sekali lagi sembahyang isyak. Kerana dua sembahyang itu memang yakin dia telah dirikan dalam keadaan bernajis. Sebab di rumah dia memang bersih, tak ada tak lembu. Kemungkinan nak kena tak lembu tu start pada zuhur lagi. Tapi sah-sah yang memang pasti maghrib isyak memang bertak lembu dah dia. Okey? Baik, wa in kana la yastayqin. Itu contoh kalau dia yakin. Ada kadar dia boleh yakin. Wa in kana la yastayqin. Okey? Dan jika tiada yakin, entahkan bila-bila kenanya. Ini cara Syekh Hidayah terjemah ni seronok juga Kalau ikut teks Arabnya, wa in kana la yastayqin, kalau dia tak mampu nak yakin, tak boleh nak yakin, Syekh terjemah, dan jika tiada yakin, entahkan bila-bila kenanya. Kena najis tu lah. Okey, ta'akhkha hatta yusalli ma yara annahu qad salla kulla salatin sallaha wa fi thawbihi an-najisu. Mahulah, maksudnya dia hendaklah ambil yang lebih aula. Ta'akhkha ni dalam bahasa Arab maksudnya dia hendaklah taharra. Taharra, ta'akhkha sama makna. Taharra ni apa dia? Dia kena cuba perhati molek untuk dia mengambil jalan yang lebih ihtiyat. Taharra, dia cuba kena pasti balik, cuba tengok balik dan pilih keadaan yang lebih ihtiyat. Itu maksud ta'akhkha. Jadi saya kata maulah ambil yang lebih aula dan lebih sedia, ambil yang sepatutnya. Sembahyang akan difikirkan kena qada. Ta'akhkha hatta yusalli ma yara annahu qad salla kulla salatin sallaha wa fi thawbihi najis. Dia hendaklah cuba perhati molek, cuba agak-agak balik, okey, sehingga dia dapat sembahyang semua sembahyang yang dia rasakan sembahyang yang sebelum itu dia telah dirikan dalam keadaan di dalam pakaiannya ada najis. Dan contoh kita tadi, pada pakaiannya ada najis, dia kena cek balik. Contohnya macam mana? Katakan satu orang dia pakai pakaian tu 3 hari dah, tak bertukar. Pagi pun pakai, tidur pun 2 hari pun sama, 3 hari pun sama. Hari ketiga tengok, ya Allah, ada kesan najis. Ni gayanya terkencing dalam kain ni, betul? Gayanya dia terkencing dalam kain. Okey? Dia terkencing dalam kain, tapi dah kering, berbau sikit lah. Macam mana dia boleh lupa, Wallahualam. Cuma masalahnya kain tu dia dah ambil daripada almari sejak 3 hari lepas. Dia tak tukar-tukar. Yalah orang zuhud kan, dia tak sempat, dia banyak kerja, nak merajaah balik, nak tengok apa-apa yang berlaku apa semua. Jadi dia pakai kain yang sama, tak bertukar-tukar. Sekarang ni dia telah solat 15 solat dengan kain tu, dalam keadaan dia langsung tak ingat bila agak-agak dia terkencing tu. Tak ingat. Adakah dia terkencing pada hari awal, atau hari kedua, atau hari ketiga? Kalau dia kencing di hari tertentu pula, masa bila dia kencing, dia tak ingat langsung. Dia pun cuba agak-agak fikir, agak-agak dia cuba tengoklah keadaan diri dia. Kalau hari pertama tu semua orang jumpa saya, semua kata, harum lah awak ni, baju awak harum lah.
Takkan hari pertama tu air kencing aku harum. Sah-sah bukan hari pertama tu. Tapi mungkin juga orang tak pasti. Orang bau minyak wangi dia, tak terbau air kencing dia tu. Tapi dia mengatakan, berat hati hari pertama ni tak lagi ni. Sebab hari pertama semua tu wangilah kamu ni. Baik, 5 solat hari pertama tu rasanya kain dia tak kena kencing. Dia cuba agak-agak. Sebab dia tak ada kadar yakin. Tak macam masalah pertama. Masalah pertama sah-sah dia boleh target semayang apa yang betul-betul confirm 100% dia telah dirikan dalam keadaan dia bernajis, pakaiannya bernajis. Dia pun fikir balik hari kedua macam mana. Hari kedua masa semayang subuh tu tak ada apa-apa lah. Orang pun kata harum-harum lagi. Tapi masa dia pergi semayang zuhur dekat masjid tu, masa dia nak jadi imam, ada satu orang kata baju dekat dia. Tapi dia ingat kan, apa pasal? Orang tu senyap je. Bila nak jadi imam, bagi orang nak jadi imam. Apa pasal? Saya sama imam. Bagilah orang lain sama. Dia mungkin entah-entah yang tutup hidung tu nampak kencing kot. Kok dia kencing dia tak perasan. Dia pun terfikir, hari tu pula memang masa tu kena kejar dia anjing. Kok masa kena kejar tu lebih yang takut, terkencing tak perasan. Kejar punya lari sampai ke masjid nak semayang zuhur. Dia kata entah-entah itu kot. Tapi betul ke itu? Tak pasti juga. Tapi rasa-rasanya yang tu lah tu. Sebab pakcik tu memang bagus orangnya. Tapi dia ni memang jenis pemalu. Malas nak cakap betul-betul. Tutup hidung. Yang tu. Yang kita apa? Siapa pakcik? Tak apa. Bila kita nak jadi imam, memang selama ni dia yang tolak kita jadi imam. Tiba-tiba dia tarik kita. Dah bagi orang lain. Pesal gamaknya pakcik tu. Kalau orang ni jadi imam dengan kain menceceh kencing dia tak perasan, habislah batal semayang aku jadi makmum. Dia pun agak-agak entah-entah zuhur hari kedua. So dengan dia tak tukar pakaian, zuhur, asar, maghrib, isyak, isyak hari tu hari kedua burn. Subuh hari ketiga pun burn. Zuhur, asar, maghrib, isyak. Subuh tu pun dia terperasan kain dia dah kena kencing sebelum sembahyang subuh hari keempat. So dia kena sembahyang 9 solat. Zuhur, asar, zuhur hari kedua, asar, maghrib, isyak, subuh hari ketiga. Zuhur, asar, maghrib, isyak. Berapa tu? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. 9 lah. 9 waktu dia kena sembahyang. Dia setelah dia ta'akhir. Setelah dia ta'akhir. Jadi bila dia fikir-fikir, hari pertama semua kata wangi-wangi je, tak ada kot. Tapi mungkin terkencing orang tak perasan, masih ada kemungkinan. Tapi bila dia fikir-fikir balik, berat hati dia, zon dia yang kuat mengatakan timbul isu tu, isu dia terkencing tak perasan tu. Musim panas, kencing-kencing kering juga kan. Kalau musim panas sungguh kan, tak tahulah Malaysia tak pernah lagi lah. Tapi katakanlah 70 darjah Celsius kan. Dia sambil-sambil berlari tu kering tu Kalau 70 mati dah orang Tapi katakan zaman tu semua orang-orang kuat Dia fikir-fikir berasa dia dah tu. Jadi dia kena qada 9 sembahyang, zuhur, asar, maghrib, isyak. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Sebab hari keempat nak sembahyang subuh tu kita apa benda ni? Dia bawa, ya Allah, kencing. Siapa lagi yang kencing? Aku je yang pakai kain ni 3 hari lepas. Sah-sah dia terkencing. Jadi maknanya ta'akhir hatta yusalliya ma yara ay ma yazun annahu qad shalla kulla salatin sallaha wa fi thawbihi an-najisu. Itu satu keadaan. Maksudnya Syekh dia kata apa? Maulah ambil yang lebih aula dan lebih segia sembahyang akan difikirkan kena qada akan sembahyang yang sudah disembahyang yang ada pada kainnya najis pada kira-kira habis satu cerita. Kira apa? Maknanya
Yara tu Syekh mungkin terjemah tambah-tambah tu lah, kalimah yara tu pada sangkaannya. Lepas tu habis ayat tu. Marilah pen satu. Boleh pinjam? Bukan ambil tu pun. Jangan marah pula. Sebab kalau orang marah, orang komen. Tapi tak apa, orang malas, orang kata buang masa. Okey. Baik. Kemudian apa lagi saya sebut? Imam Syafi'i sebut au aktsara minha. Saya sengaja merahkan itu untuk menunjukkan apa kaitannya. Dia balik ke siapa? Dia maktuf ke siapa? Maksud dia yara ta'akha hatta yusalliya ma yara annahu qad shalla kull salatin, ataupun au yara annahu qad shalla aktsara min as-salati allati wa fi sawbihi an-najis. Okey? Alhamdulillah, tengok ini kelebihan bahasa Arab. Padahal Imam Syafi'i dengan Syekh Zainal Mabawi mana dekat lagi dengan kita? Syekh Zainal Mabawi bahasa pula siapa lagi dekat? Bahasa Melayu lah patutnya. Tapi subhanallah, nak cerita inilah hebat bahasa Arab. Kita sampai sekarang masih boleh faham. Imam Syafi'i meninggal tahun 204 Hijriah. Kita 1437 Hijriah. Tapi subhanallah kita baca faham tu. Pertama berkat Imam Syafi'i, bukan nak kata Syekh Idris tak berkat, tapi maknanya Syekh Idris menterjemahkan berdasarkan lenggok bahasa yang kita sudah agak jarang guna, bahasa orang dulu-dulu. Sebab tu kitab ini kitab yang pertamanya ini satu juhdun kabir. Kita sendiri sedaplah mengata Syekh Idris tulis tak erti. Kamu cuba try buat kitab, tengok apa orang yang erti, kan? Baik, maknanya satu juhdun kabir. Dan beliau tidak tersilap. Cuma masalahnya gaya bahasa tu kita tak boleh lepas dengan tak ada noktah. Ni cara orang dulu tu deh. Jadi menjadi satu benda yang tanggungjawab kita, generasi yang belajar agama, dengan kita cuba merajaah dapat balik ke bahasa Arab tu semua, untuk kita menjadikan kitab ini boleh difahami oleh masyarakat, khususnya yang tidak mampu untuk berbahasa Arab. Nampak Ustaz Najmi macam semangat itu tak? Bolehlah kita buat projek terjemahan ataupun tahqiq bermazi antara MKKK dengan Ruak Jawi. Satu kan? Satu projek ilmiah bersama, kan? Au aktsara minha ay au yara au yusalli ma yara annahu qad shalla aktsara minas salati wa fi thawbihi najis. Tadi dia cuba agak-agak maknanya hari pertama tu tak. Jadi dia cuba nak cari solat yang wajib, dia nak kena sembahyang je. Ataupun kata Imam Syafi'i, ataupun mudah-mudah lebihkan sikit supaya dia terkeluar daripada tanggungjawab. Dia kata ikut berat hati tu, start kencing tu hari kedua tu, time kena kerja dengan anjing, payah-payah. Lagi kan buat kencing awal lagi kita tak perasan, mayang je lah, semua apa salahnya. Start pada hari pertama lagi dia qada Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Dia sembahyang lebih. Jadi dia pun kata lega kan, sekurang-kurangnya dia telah sembahyang semua sembahyang yang dia telah lakukan sebelum ini. Dia qada balik semua solat yang dia telah solat sebelum ni dalam keadaan pakaiannya bernajis. Bahkan dia tambah lagi, ada sembahyang tak perlu qada pun dia qada sekali, untuk mengelakkan dirinya daripada tidak qada solat yang tidak sah sebelum ni. Okey, Baik. Kata Syekh Idris apa? Atau sembahyang qada lebih daripada kira-kira. Kira-kiranya apa? Sangka-sangkanya apa? Maknanya dia sembahyang lebih daripada apa yang dia sangka sembahyang tu je lah dia kena qada. Contoh macam masalah kita tadi, patutnya ikut sangkaan dia kena qada hanya Zuhur hari kedua, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak sahaja. Dia lebihkan lagi. Tak apalah, lebihkan sikit lah. Dia qada semua sekali ke, ataupun dia qada subuh tu kalau ikut adat takkan terkencing lagi, awal-awal lagi kan. Subuh hari pertama tu mesti terasa dalam rumah. Cuma Zuhur tu dah pergi masjid kan. Tak apalah, Zuhur hari pertama tu saya qada lah, walaupun berat artinya Zuhur hari kedua. Dia buat lebih supaya dia dapat keluar daripada tanggungjawab dia. Dan tiada wajib diulang sembahyang melainkan barang yang diyakinkan sembahyang di dalam najis. Wala yalzamuhu i'adatu syai'in illa mastayqan.
Dari segi wajibnya mana? Yang pertama, dia kena cuba agak sembahyang apa berat hati dia, dia kena qada. Dia cuba agak-agak balik. Dia cuba cari petanda. Okey. Katakan sampai sudah dia tak jumpa petanda, dia nak qada sembahyang mana? Sampai sudah, bila aku terkencing ya? Tak ingat lah, tapi dah 3 hari pakai kain tu. Dia sedar-sedar tu subuh, nak sembahyang subuh, apa ni? Macamnya terkencing lah, tapi dah kering. Jadi macam mana? Aku ni daripada 3 hari lepas memang kain ni dah bernajis ke? Tak pasti. Dia bangun untuk hari keempat nak sembahyang subuh dengan kain yang sama, dia tengok ada kesan, ada bau tak sedap. Dia cek, ya Allah, dah kering kain dia. Kain tu ada air kencing dah kering. Macam mana tu? Adakah dia wajib qada 3 hari? Tak. Adakah dia wajib qada 2 hari? Juga tidak. Habis dia nak qada apa? Tak payah qada apa-apa. Sebab apa? Sebab dia sekarang ni tengok air, di kain itu ada air kencing. Bila? Dalam contoh kita, pada sebelum mendirikan solat subuh, dia tak sembahyang lagi. Bila start kencing tu? Tak pasti. Tapi yang pasti masa nak dia bangun tidur tu dah kencing dah kering. Jadi tidak mustahil sebenarnya dia terkencing masa tidur tu. Hari pertama tak ada kencing, hari kedua tak ada kencing, hari ketiga tak ada kencing. Tidur malam lepas sembahyang Isyak hari ketiga tu, masa tu terkencing. Dalam keadaan masa tidur tak kena sembahyang apa-apa. Jadi ketika itu dia tidak wajib. Kalau dia kata padahal qada sebab al-yaqin la yuzalu bisyak. Sebelum ni kain tu bersih, sekarang ni kain ni dah bernajis. Bila bernajis tak pasti, maka pakai yang yakin. Bila yang paling yakin? Sekarang bernajis. Jadi adakah saya setelah sembahyang sekarang tak sembahyang lagi? So tak payah qada. Okey? Tapi kalau dia nak ambil jalan ihtiyat, boleh ke? Dia sembahyang lah, dia nak qada semua sekali ke? Itu cara ihtiyat. Tapi wala yalzamu ay wala yajibu alaihi i'adatu syai'in illa mastayqan. Illa mastayqan. Dia kata Syekh Idris, dan tiada wajib diulang sembahyang melainkan barang yang diyakinkan sembahyang di dalam najis. Ini awal fatwa al-ikhtiyar tu, itu sambungan kalam Imam Asy-Syafi'i yang tidak diterjemahkan oleh Syekh Idris Nabawi kerana maksudnya sudah sampai. Okey, boleh. Selesai ya? Alhamdulillah. Selesai masalah kita yang kita nak baca. Saya nak baca pun tak tahu mana berhenti hari tu udahnya pening terus ya. Alhamdulillah kita dah faham dengan baik. Ada siapa yang tak jelas? Okey, kalau semua dah jelas, masalah yang ke-547 tu juga tak jelas. Masalah hari tu 546 pun tak selesai, 547 pun kita baca je tapi tak faham. Baik, saya cuba murajaah balik dalam 2-3 perenggan selepas kalam ni. Imam Asy-Syafi'i datangkan petikan yang diterjemahkan oleh Syekh Idris Nabawi. Baik, saya akan padamkan ni. Dah salin belaka semua dah. Baik, saya nak catat apa lagi nas yang baru pula untuk memahami masalah yang terseterusnya. Dah makan ni, kita dah siap berjauhan. Semua bersusah. Lebih sikit lagi lah Semua senyum itu semua diam tu. Biar dia rasa nak cepat di Facebook pun kan. Isu-isu Ali jawab Jap Dah kan pula.
Dia masuk dalam bab sabri. Dia jadi wali dengan sebab as-sabr. Tapi saya silap jadi bukan jadi wali ya. Jadi lain ya. Okey. Tak ada kaitan dengan tajuk kita ni. Sudah. Qala al-Imam Syafi'i walau asabat thawbahu najasatun walam yajid ma'an yughusli صلى عريانا ولا يعين ولم يكن أن يصلي في ثوب نجس وله أن يصلي في الإعواز من الثوب الطاهر عريانا Saya bacakan teksnya, takut tulisan saya itu tulisan makhtutat Qala al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu fil walau asabat thawbahu najasatun. Entah betul nahwu ke tidak tu, betul kan? Awak tak ikut pagi tak betul lah nahwu tu kau tidak, kawan-kawan takdir lah. Innamal i'rab bin niyat Walau asabat thawbahu najasatun walam yajid ma'an li ghuslihi shalla uryana wala yu'idu walam yakun lahu an yusalliya fi thawbin najisin bihalin walahu an yusalliya fil i'wazi min ath-thawbi at-tahiri uryana walau asabat thawbahu najasatun walam yajid ma'an li ghuslihi shalla uryanan wala yu'idu walam yakun lahu an yusalliya fi thawbin najisin bihalin walahu an yusalliya fil i'wazi min ath-thawbi at-tahiri uryana. Bila jumpa tu seronok saya jumpa Allah seronok. Boleh faham ni seronok Kefahaman itu adalah satu nikmat Alhamdulillah. Syukur ke Allah Ta'ala Allah yang bagi tu. Fala tatakabbar. Walau asabat thawbahu najasatun walam yajid ma'an li ghuslihi shalla uryana wala yu'id walam yakun lahu an yusalliya fi thawbin najisin bihal walahu an yusalliya fil i'wazi min ath-thawbi at-tahiri uryana.
Okey, rasanya dah salin dah kot. Sikit lagi. Salin dulu. Kita start pukul 9 tadi Kau nak mandi pukul apa ni? 11. Senyum punya 11 tu. Udah. Dia ada 3 benda kena cepat. Kata masyayikh-masyayikh kita di Al-Azhar Al-Syarif. 3 benda kena cepat. Makan, jalan, nulis. Makan, jalan, nulis. Antara yang suka ajar kami supaya menuliskan cepat ni, Syekh Amrul Al-Wirdan. Bila dia sebut Uktub, dia sebut punya lagu dan dia tak ulang dah. Jadi masa dia sebut tu, memang saya tulis tu titik kenian. Buat bentuknya Ruksin ke apa, buat dulu titik kenian. Lepas selesai tu baru kita baca balik, cari balik mana kita baru titikkan. Dalam banyak keadaan dah benin apa benda aku tulis sebab nak laju punya pasal Jadi sahabat, makan kena cepat. Buang masa jangan buang masa makan kena cepat, berjalan kena cepat. Jalan hohe tu nampak dia macam tak ada benda nak buat. Dia arah hidupnya tidak terarah, tak ada hadaf. Tu yang jalan pelan, menengok sana. Itu bukan sikap talibul ilmi. Dan yang ketiga, menulis kena cepat. Kalau tidak, hilang. Kalau zaman hari ni mungkin kita tak apa, saya menulis lambat tak apa sebab dia perakam. Walaupun dia perakam, nak dengar balik tu susah juga tu. Jadi menulis kena cepat, makan kena cepat, jalan kena cepat. Untuk apa? Untuk mengelakkan daripada buang masa. Jadi kalau ada sebarang benda-benda yang membawa kita buang masa, jangan buat. Sebarang benda yang membawa buang masa, jangan buat. Sebab talibul ilmi ni hidupnya sibuk. Sampai disebut oleh para masyayikh kita, talibul ilmi la yazur wa la yuzar. Orang menuntut ilmu ni, dia tak pergi ziarah orang tak pergi ziarah dia. Dia nak pergi ziarah orang apa, tak sempat lah saya nak menadah apa semua, nak mengaji apa semua ni. Wala yuzar, orang nak datang ziarah, minta maaf lah tu, nak datang, bila nak datang saya pagi kelas. Kau nak ziarah juga, ziarah lepas saya habis kelas, pukul 1 dan 3, pukul 12 dan 3. Jadi talibul ilmi la yazur wa la yuzar. Bukanlah maksud dia pada orang datang nak pergi ziarah. La, ana talibul ilmi. Taklah, tengoklah sama Maknanya kalau seminggu sekali boleh lah kalau kau nak datang ziarah menyembang Tapi dah tiap hari begitu, program dia, kita ni kena pergi ziarah ni, tuntutan Islam Memanglah ziarah tuntutan Islam, tapi kalau kita ada tanggungjawab yang lain, maka tanggungjawab yang lain tu lebih utama. Ziarah lah tapi dalam masa yang sama kita ada tanggungjawab. Jadi talibul ilm la yazur wa la yuzar. Lepas tu ada sahabat kita, bila dia tak suka, saya tak nak sebab tak nak buang masa. Jadi demi untuk mengelakkan daripada masa seorang menuntut ilmu itu terbuang. Baik, kita balik ke masalah kita. Okey, kata Al-Imam Asy-Syafi'i, walau asabat thawbahu najasah. Kita tengok masalah yang ke mana yang kita tak dapat hari ni. Masalah yang ke-547. Masalah najis kena di kain. Okey, dan air tidak ada, bagaimana sembahyang? Sembahyang macam mana? Kata Syafi'i di dalam Al-Um, dan jikalau kena di kainnya najis, walau asabat thawbahu najasah walam yajid ma'an li ghuslihi, dan tiada ada air pembasuhnya, shalla uryana. Okey, nescaya sembahyanglah ia dengan bertelanjang. Bukan tak ada baju ustaz, ada seluar ni, tapi saya ada satu seluar je. Inilah seluar yang satu-satunya saya ada, tapi apakan daya, saya terkencil malam tadi. Kering dah lah Saya dah letak perfume dah, tak adalah berbau tu, tapi memang nak cari air ni, kebetulan air tak ada. Bukan takat gula tak ada, air pun tak ada. Jadi macam mana caranya? Kalau ikut otak kita, bayanglah dengan tu, dengan kain yang kotor tu, daripada kamu telanjang. Tak, dalam mazhab Syafi'i kita bertelanjang lah.
Sebab bila bertelanjang kita terelak daripada membawa najis. Bermaksud seakan-akan membawa najis dalam solat lebih berat daripada terbuka aurat. Tapi kalau dia ada banyak baju, satu baju kena najis, kalau ikut al-um ni telanjang, dia pun bantai telanjang. Dalam almari dia punyalah banyak baju. Orang datang, astagfirullah boleh. Qala al-um, qala al-um. Ewa. Ana talibul ilmi, Ana talibul ilm, ana qara'tu kitab al-arabi wa kitab al-malizi. Salla uryana. Salla uryanan ini iaitu sekira mana dia tak ada pakaian lain. Cuba tengok dalam teks, ada tak disebut? Walau asabat thawbahu najasatun walam yajid ma'an liwusli salla uryana. Ada tak disebut? Walaysa lahu thawbun akhar illa hadha thawbal mutanajjis salla uryana. Ada tak sebut? Tak ada dalam teks. Tapi kenapa kita boleh kata begitu? Kerana kita dipandu dengan kaedah. Dah kalau ada pakaian lain, dah saya nak kesemen telanjang pula. Kan? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha wal maisur la yasqutu bil ma'sur. Benda yang mudah tidak akan digugurkan yang ada benda susah. Dah ada baju lain, janganlah semen telanjang. Isu semen telanjang ni bila dah tak ada pakaian. Baik, sebab itulah pentingnya teks ulama ini difahami dengan perlu difahami dengan panduan guru. Yang guru tu pula dia menadah daripada guru yang lain, akhirnya dia dapat faham. Cuba katakan satu orang dia boleh bahasa Arab, tapi dia tak belajar fiqh, dia tak belajar usul fiqh, apa dia akan keluar? Imam Syafi'i sebut, kalau kita tak ada baju kita tu bernajis, walaupun kita ada baju lain, dia mula menambah dah. Walaupun kita ada baju lain, tapi bila baju yang kita sedang pakai itu bernajis, semayanglah telanjang. Rosak Kerana itu sebagian ulama tidak mahu direct kepada kita al-um. Kerana al-um ni ringkas, ada syarat-syaratnya, tetapi difahami oleh para ulama dan diinginkan oleh al-Imam Asy-Syafi'i, cuma tidak disebut di dalam huraian. Kata Syafi'i di dalam al-um, dan jikalau kena di kainnya najis dan tiada ada air pembasuhnya, nescaya sembahyanglah ia dengan bertelanjang. Habis tu macam mana Ustaz? Tutuplah pintu, kan? Buat macam mana? Contoh dia baju tak ada, dia baru datang ke asrama, takdir Allah Ta'ala, beg baju dia tu kena curi di abang-abang lama. Kan kat asrama dulu selalu berlaku kecurian, Saya ingat lagi saya punya terompah kena curi, terompah, bukan baldi. Carilah kita satu asrama tu cari baldi, tiba-tiba jumpa dekat bilik abang-abang besar, Kita nak ambil, kata, "Hai, saya ambil baldi saya bang, letak balik." "Baldi saya bang, letak balik." Kita pun letak. Saya berjalan, baldi kita pun tak boleh ambil. Apa lagi, biasalah abang-abang otai, bantailah pelempang terajang kita kat situ. Maknanya kecurian itu kerap berlaku, kerap berlaku di asrama. Jadi dia bawa satu beg, tiba-tiba habis. Kebetulan pula dia masa tidur tu, dalam perjalanan nak pergi ke asrama tu, dia apa? Dia terkencing dalam ni. Tapi dia dan ada isu dia buat pasal-pasal kering apa semua, malu ke orang. Elok-elok dia pun tabur-tabur minyak wangi apa semua. Tapi dia kata tak apalah, sampai asrama ni tukar baju. Letak-letak kat asrama, dicuri di abang-abang. Udah ke dia nak semayang macam mana? Nak pinjam baju abang-abang, baju dia kena curi dengan abang-abang. Nak pula dia minta kat abang-abang, terajang. Doror, kan? Kalau minta abang-abang doror, dia buat macam mana? Ni Zuhur nak habis ni. Kalau ada tuala, selesai lah dengan semayang tuala lah, kan? Ini tuala pun dalam. Nanya, buat macam mana? Dia pula terkencing tu. Kan? Dia pula terkencing, semestinya kena ke badan dia. Dia kena basuh semua. Ini cara dia. Tak ada cara lain dah. Dia kena masuk tandas, basuh cepat, lari cepat-cepat, masuk pintu, masuk bilik, tutup pintu, semayang dalam keadaan tidak berpakaian. Itu cara dia. Kita cuba gambar suasana, gambarkan sesuai bahasa fiqh ni macam tu, Dia mesti masuk tandas dulu, sebab dia nak basuh tu, kan? Dia nak basuh, melainkan dia selama dia basuh dalam bilik dia lah. Dia basuh, dia bersihkan, nanti dia akan bersihkan balik kawasan yang terbabit. Yang penting badan dia bersih. Sebab tu bila aku jadi tiger show gitu, lagi bahaya, kan? Baik. Jadi ceritanya, dia hendaklah sembahyang kadang tidak berpakaian,
Kerana apa? Kerana dia ada keuzuran, pakaiannya bernajis. Dan tiada diulangnya sembahyangnya. Dia kena qada balik ke sembahyang tu. Lepas abang lama tang, ni beg kamu ni memang tadi nak curi, tiba-tiba terbaca ayat Quran, wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Terasa dah hati. Buka pula satu pintu loker kawan, masa aku nak curi ke orang yang kedua pula, tiba-tiba dekat loker dia tulis, man akhadha syai'an biduni iznin fahuwa curiyun falahu jillun satahun. Tu ayat tu saya hafal tu sebab ada orang tulis kat loker kat sama dulu Saya gelak semua Man akhadha syai'an. Eloklah bahasa Arab tu. Man akhadha syai'an biduni iznin fahuwa curiyun. Falahu, lahu tu syai'an fa alaihi patutnya. Tapi kawan tu mungkin baru belajar bahasa Arab Falahu jillun, jil lah, jil. Satahun. Dia cakap satu lagi pada huruf ha tu. Jadi abang tu bila aku buka loker tu, aku baca pula ayat, aku jadi sedih tu. Ni hadis Nabi kamu ni Tu aku turun, ambillah baju kamu balik. Dia kata alamak, baju dah ada. Waktu dah terlepas. Dia dah sembahyang zuhur tadi, elok-elok habis sembahyang, azan asar. Macam mana? Dia dah ada baju lah. Dia kena qada ke tidak? Tidak perlu kena qada. Sembahyang tadi sah dan tak perlu qada. Kemudian kata Imam Syafi'i lagi, wala yu'id walam yakun lahu an yusalli fi thawbin najisin bihal. Okey, dan tiada baginya, maksudnya tidak boleh. Okey, ini yang kita nak perhatikan boleh Dan tiada baginya, maksudnya tidak boleh sembahyang di dalam kain najis bagaimana sekalipun, walau apa keadaan sekalipun. Malu ni kata, memang orang suka buka asrama saya, suka buka bilik saya, kunci pun tak ada. Buat kalau saya tengah sembahyang, dia buka apa ke Dah lah abang jahat kan. Dia ambil pula gambar tu, share dalam Facebook. Cakap lebih perjuangan ni gambar kamu kata kan. Macam mana ni? Udah kan. Walau apa keadaan sekalipun tak boleh dia sembahyang dalam keadaan berpakaian najis. Dia kena fikirlah cara macam mana. Sekiranya doror, sembahyang tu boleh buat doror sebab dia terpaksa buka seluar, dia terpaksa tidak pakaian, dalam keadaan kalau dia ambil gambar awah dia lagi, maka ketika itu mungkin seseorang fakir boleh menengok balik. Kemungkinan kalau seseorang itu seorang mujtahid, contoh kalau saya mujtahid, mungkin saya akan kata ketika itu dia termasuk orang yang tergugur, dia dimakzurkan daripada mendirikan salat ketika itu demi untuk meraihkan maruah dia lebih besar kan. Tapi kalau sekadar orang tengok tu yang tu je, mungkin kurang sikit lah kan. Tapi kalau dia ambil gambar sebar dalam Facebook pula kan, jadi benda tu mungkin bahaya. Tapi saya itu sekadar agak-agak saya lah, bukan perlu diamalkan lah. Agak-agak saya, mungkin ketika itu hendaklah dia menangguhkan salat dia sebab ada keuzuran besar demi untuk menjaga maruah dia ketika itu. Ala kulli hal, apa keadaan sekalipun tak boleh sembahyang dengan pakaian bernajis. Okey. Walahu an yusalli fil i'waz min ath-thawb at-tahir uryana. Baik, di sinilah muskil kita dalam pertemuan sebelum ini. Pada ayat ini yang kita muskil. Kata Syekh Hidayat Al-Marbawi, dan harus baginya sembahyang pada secamping daripada kain suci dengan bertelanjang. Saya pun pening, macam mana ni? Boleh sembahyang dengan kain, secamping kain. Secamping tu kita faham macam sejebih gitulah kan. Dalam keadaan berbogel. Dah lah, pada bogel tak ada baju lah, tak ada pakaian apa. Tiba-tiba ada kain, mana satu yang betul? Bila kita merajah balik teks Syekh Imam Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i sebut walahu an yusalliya fil i'waz. Dia boleh untuk mendirikan salat dalam i'waz. Apa dia i'waz? Tidak dia memerlukan sesuatu tapi dia tak dapat. Dia panggil i'waz. A'waza maksudnya dia nak satu benda tapi tiba-tiba dia tak dapat benda tu. Apa masalah kita ni? I'waz minas thawb. A'waza thawba maksudnya arada thawb walakinahu la yaqdir ala husul thawb. Jadi maknanya Imam Asy-Syafi'i beritahu, orang yang dalam keadaan dia nak cari pakaian yang bersih tapi tak ada juga pakaian,
Apa yang dia kena buat? Dia hendaklah bersembahyang. Dia boleh bersembahyang dalam keadaan bertelanjang. Mai kalam ini takkid balik yang di atas. Shalla uryana. Walahu an yusalliya fil i'waz. Setelah dia cuba cari, tak ada pakaian bersih. Dia kata, Syekh ada seluar? Ada. Ana ni seluar kotor. Asal kencing. Ana ni memang tiap-tiap hari kencing dengan seluar ni. Allah, kencing. Seluar dia pun kotor, cari orang tu pun kotor. Semuanya seluar kotor belaka, dirty, semuanya kotor. Jadi ketika itu dia buat macam mana? Baik, setelah dia mencari, dia tak dapat pakaian yang tahir, hendaklah dia sembahyang dalam keadaan bertelanjang. Walahu an yusalliya fil i'waz min ath-thawbi tahir, ay walahu an yusalliya ba'da an bahasa an thawbin tahir wa lam yajib lahu an yusalliya uryana. Baik, jadi secara zahir yang kita faham daripada teks ini, wallahu a'lam, secara zahir yang kita faham daripada teks Al-Imam Asy-Syafi'i ini, wallahu a'lam, bila kita padankan dengan terjemahan sini, wallahu a'lam, apa yang difahami adalah berlaku sedikit kesilapan di dalam terjemahan. Wallahu a'lam, iaitu kesilapan pada menterjemahkan kalimah al-i'waz. Wallahu a'lam. Sebab berat juga nak kata Syekh dia silap. Orang alim ni mungkin sabukul qalam, mungkin tak perasan beliau. Kalau memang beliau perhati molek, mesti beliau perasan. Sebab kita ni, sebab kita dah tak faham ni, kita cuba baca betul-betul yang boleh dapat tu. Mungkin Syekh dia masa terjemah tu, mungkin masa tu berlaku sabukul lisan ataupun sabukul fahm. Jadi beliau mungkin terkalih, mungkin tak perasan, berlaku kesilapan tanpa sedar di dalam menterjemah. Kerana berat hati kita mengatakan Syekh dia tak tahu kalimah i'waz. Kamus pun beliau tulis. Kita kamus pun tak tulis. Takkan beliau tak tahu kalimah i'waz. Tapi kenapa tiba-tiba salah terjemah? Sabukul qalam. Lubang masa tulis tu tak terperasan. Macam kita menulis, tiba-tiba lain nak tulis, lain yang kita inginkan, lain yang kita type. Benda tu berlaku. Jadi tidak mustahil perkara itu berlaku. Dan Allah Subhanahu Wa Taala ya'ba an yakuna hunaka kitabun kamilun ghairu kitabihi Subhanahu Wa Taala wa huwal Quran. Mesti ada juga silap pada mana-mana kitab yang lain. Namun tanggungjawab kita untuk berkhidmat kepada kitab tersebut dalam keadaan tidaklah apa yang kita sebut ini mengurangkan qimah ataupun nilai kitab Bahrul Mazi. Jadi saya nampaknya wallahu a'lam, pada secamping itu perlu ditukar kepada kalimah secamping itu. Kalau secamping itu mungkin macam secebih begitu, itu maksudnya camping, coba camping itu. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah ketidakmampuan. Mungkin kita boleh saya cadangkan, bukan, jangan pangkah, jangan sebab pangkah. Mengarut ni pangkah tu, jangan. Tu tidak ada adab kita dalam kitab. Baik, tulis nota kaki, buat nombor 1 ke, ikutlah nombor apa tuan-tuan punya dah taklid berapa banyak dah. Jadi tulis 1 nombor situ. Kita tulis la'alla shawab, kalimah secamping itu ditukar kepada ketidakmampuan. Boleh kok terjemah i'waz dengan tak mampu tak? Dia nak tapi tak dapat juga. Jadi kalau kita tukar kepada ketidakmampuan tu, dia akan jadi macam mana? Maka dan harus baginya sembahyang pada ketidakmampuan daripada kain suci dengan bertelanjang. Maka dan harus baginya sembahyang pada ketidakmampuan daripada kain suci. Dia tak mampu nak dapatkan kain suci, maka apa yang dia boleh buat? Bertelanjang. Sembahyang dalam keadaan bertelanjang. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Boleh begitu Can I take your pen please? Bukan bodoh take terus la'alla shawab pada ketidakmampuan tu macam bahasa standard pula tak jadi dengan gaya bahasa kita lama. Tidak mampu, boleh pada tidak mampu daripada kain suci. Nampaklah macam bahasa lama sikit Ketidakmampuan tu macam bahasa modernnya, tak kena pula dengan kitab ni.
kitab ni menggunakan bahasa klasik. Jadi adakah ada cadangan lain? Kita cuba tanya sahabat, kau ada idea lagi untuk menterjemah kalimah iwas? Ada cadangan bahasanya agak kena dengan nilai klasik kitab ni? Tak upaya sudah agak tu. Hebat Padahal hebat mentaklik al-mu'alliqin tidak upaya. Ada lagi? Ada cadangan lain? Tadi saya ketidakmampuan, tukar ke tak mampu. Macam biasa tak upaya tu nampak tak upaya, dia dah usaha gila dah, tak upaya juga sudah. Ada lagi cadangan-cadangan daripada orang-orang di belakang tu? Kau ada? Orang Lubuk ke, orang Kuala, orang Parit tak apa kan? Botol ada botol. Karet tu saya kahwin tu pada 26 hari bulan 10 lah di Karet tu. Esoklah harinya. Agak romantik sikit lah. 26-10 di Karet Selamba je imam tu 2 kali kena ulang. Lambat dia kata tunai. Saya pun jawab, saya terima tu, saya ambil nafas tu, saya terima nikah ni. Elok tu lambat, ulang sekali. Pakcik ni kata memang orang Karet lah. Tak apa, orang Karet lebih bagus Okey, ada lagi cadangan-cadangan selain daripada tidak mampu dan tidak upaya? Tidak kaya? Ada akhwat belakang cadangan? Nampaknya cadangan sahabat kita yang rajih tidak mampu ni macam tak best tidak upaya tu, nampak dia dah sungguh sangat tu. Dia ajak orang tak nak, tak upayalah. Tak upayalah. Lepas tu kita tukarlah ke tidak, la'alla sawab, tidak upaya alif waw, fa alif ya, jangan pa kan, fa upaya. Bahasa lama tidak upaya. Wallahu taala ala wa alam. Jazakumullah khairah. Okey, alhamdulillah selesai kita dalam menyatakan beberapa perkataan dalam kitab ini. Dan sebelum kita tutup, kita baca satu masalah sambungan pada sebelum ini, supaya tak adalah kita tak baca langsung kan kita nak khatam, dah terbayang dah benda pun nak makan kan. Kita berhenti di mana? Saya kitab ni cuba cari-cari, rupanya dalam beg saya. Yang beg tu kena kehilir 10 kilo kitab tu. 10 kilo kitab tu lah, kali kitab tu dalam beg tak perasan Lepas tu tanya, lepas tu siapa curi kan. Suzon tanya ke Zaujah, mana pergi ni? Tak mana mau bawa di rumah Cari dah tak ada. Dalam beg, cek dalam beg dalam satu bahagian yang agak tersembunyi. Okey, kita berhenti usak apa malam? Usak 18? Molek sikit. 218, lambat lagi nak khatam. Dah lagi ni kambing-kambing besar. Okey, 218 masalah yang ke berapa? 564. Okey, kita baca satu masalah boleh? Sebab mungkin sahabat nak apa? Nak melepaskan perasaan apa di bawah tu Okey. Kita masih dalam perbahasan tentang tayamum. Ada tak masa saya hilang buku tu, ada masalah yang kita tak tahu? Ada tanda soal? Masalah yang ke berapa? 563. Mainlah pen. Awak tandakan Okey. Jadi dalam sikit-sikit tu kita cari balik. Baik, hari ni kita baca masalah 564. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi wa 'ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i bahril madhi wa sa'ir musannafatihi wa syurrahiha Allahumma amin. 564 masalah tayamum yang wajib diulang sembahyangnya. Kata Nawawi radhiyallahu taala anhu, dan adapun mengulangi sembahyang dan memperbuat lagi sekali akan sembahyang yang dikerjakan dengan tayamum itu, maka mazhab kita bahawasanya tiada diulang lagi apabila tayamum itu kerana sakit atau luka atau seumpamanya. Tak juga sebenarnya. Ada juga sakit tapi kena ulang. Itu perinciannya kita bincang dalam perbahasan kitab fiqh. Contoh, tangan dia tu yang sakit, patah tangan. Jadi ketika itu memang dalam mazhab kita dia kena
dia kena qada balik. Lepas dia sihat nanti dia kena qada balik sembahyang yang dia dirikan semasa dia sedang sakit. Sebab tak sempurna tayamumnya. Itu perinciannya dalam kitab fiqh lah. Dan adapun apabila tayamum itu kerana lemah daripada mendapat air, cari-cari air tak jumpa, atau air ada, tapi masalah nak dapat air tu kena minta dengan abang senior yang baru saja pukul dia kerana dia nak ambil baldi dia. Sampai hati abang tu, tapi berkat tamparan dia tu saya sampai ke sini kawan. Awak dulu comel-comel gitu, terajang gitu, kolek gitu, macam-macam. Tapi alhamdulillah, sabar, masuk syurga insya-Allah. Baik. Dan adapun apabila tayamum itu kerana lemah daripada mendapat air, maka tilik. Tilik mana pula? Tilik bomoh tu ke? Bukan. Maksud dia perhatikan. Di sana ada beberapa keadaan, kamu ni berada di keadaan yang mana? Maka tilik. Tengok molek, perhatikan. Okey. Jika adalah tempat itu kebiasaannya tiada berair, seperti musafir zaman dulu ni. Musafir zaman sekarang berlambak je air dekat RNR tu. Lalu-lalu kampung tu semua ada air belaka. Jadi orang boleh kata awak hari ni musafir, semua tempat musafir kita pergi tu semua berayur. Tapi kalau kita pergi musafir, contoh pergi ke Gurun Sahara, merentas padang pasir yang panjang, nak pergi ke satu tempat tu terpaksa lalu satu hutan pula air langsung tak ada, yang ada rimau, yang ada pokok, itu je, cari air tak ada. Baik, ketika itu kalau masa kita nak sembahyang di situ, kita bertayamum kerana cari air tak jumpa, dan tempat tu memang jarang ada air, maka ketika itu tak perlu qada. Tapi kalau kita musafir pada zaman hari ini, RNR, tiba-tiba takdir Allah Ta'ala hari kita musafir yang selalu ada air tu, tiba-tiba hari tu tak ada air, kita pun tayamum, kena qada tak? Kena. Bila kita ada air ni, kita kena qada. Maknanya qada itu bagi, kalau dari sudut tempat, kita tengok tempat yang biasa ada air, kalau kita bertayamum kerana tak ada air, kalau dah ada air nanti kena qada. Sama ada kita musafir tak musafir, itu lain cerita. Cuma dalam kitab ni dia bawa contoh musafir, kerana zaman dulu memang begitu. Kata Fadilatul Syekh Said bin Syartut, kerana musafir zaman dulu adalah mazinnatu fuqdanil ma'. Lebih kurang begitulah Syekh sebut. Orang musafir zaman dulu mereka akan rentah padang pasir, jadi memang kawasan tak ada air. Jadi bila musafir memang dia akan lalu kawasan tak berair. Kalau di saat dia nak sembahyang air tak ada, dia cuba cari air tak ada pun sikit untuk minum, maka ketika itu dia bertayamum. Lepas dia bertayamum, dia melakukan perjalanan sampai pula ke tempat ada air, dia kena qada ke sembahyang? Tak perlu qada. Okey. Jadi kata Syekh Idris Al-Marbawi dalam menterjemahkan kalam Al-Imam Nawawi, dan adapun apabila tayamum itu kerana lemah daripada mendapat air, maka tilik. Jika adalah tempat itu kebiasaannya tiada berair, seperti musafir, kita kata musafir zaman dulu, zaman sekarang berair je, nescaya tiada wajib ulang. Tidak wajib ulang, kerana tempat dia bertayamum itu tempat tak ada air ghaliban. Okey. Dan jika adalah tempat itu jarang-jarang jua yang tiada air, itu macam di rumah kita, macam di Ayu Sabek, macam dalam perjalanan kita nak pergi Skandariah, musafir juga, tapi memang air ada je, insya-Allah, kan? Tiba-tiba kebetulan masa kita musafir tak ada air, kita pun bertayamum, jadi kena qada atau tidak? Nescaya. Dan jika adalah tempat itu jarang-jarang jua yang tiada air itu, nescaya wajib ulang sembahyangnya, iaitu setelah dia dapat air. Setelah dia dah jumpa air, dia pun berwuduk, sembahyang yang dia dirikan pada tempat yang biasa ada air, tapi ketika itu tak ada air, dia kena qada solat tersebut. Nescaya wajib ulang sembahyangnya atas mazhab yang sahih. Wallahu a'lam. Hadza wa sallallahu wasallam ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Okey, ada sebarang persoalan yang tak jelas dalam perbahasan kita hari ini? Tempat kena kodok tahu Di hari Asyir tiba-tiba tak ada air, kita pun tayamum 3 hari tayamum, lepas tu ada air, kena kodok tidak? Kena kodok. Satu orang pergi musafir, dia lalu ke satu kawasan padang pasir yang memang tak ada air. Dia bermalam di situ selama sehari. 5 waktu dia sembahyang tak ada air, dia tayamum. Selepas dia bertayamum, dia meneruskan musafiran dia. Dia lalu kawasan sungai. Dia duduk di kawasan sungai tu dan dia pun mula berwuduk. Kena kodok tak sembahyang yang dia lalu di padang pasir yang 5 waktu yang dia sembahyang tayamum tu? Tak perlu. Dia pergi musafir, ikut tepi sungai. Dia ikut tepi sungai tu. Tiba-tiba takdir Allah Ta'ala sampai di tempat sungai kering. Dia duk cari-cari air. Ini memang kawasan dia ada. Ini sungai ni mana pergi belah ayur. Cari tak ada air. Lah kali dia kata tak ada daya, tidak upaya tidak upaya dia ketika itu. Dia pun bertayamum. 5 hari dah dia duduk situ tayamum. Takdir Allah Ta'ala pada hari ke-6 keluar balik air. Dia kena kodok atau tidak? Dia musafir ni. Dia bukan bermukim di situ, dia musafir. Dia kena kodok atau tidak? Tiba dia musafir. Orang musafir kena kodok atau tidak? Orang musafir kena kodok atau tidak? Orang musafir tak tentu kena kodok. Mungkin kodok, mungkin tak kodok. Habis dalam masalah kita yang mula-mula tadi, dia lalu padang pasir, dia tak perlu kodok. Bukan kerana dia musafir, kerana tempat tu memang tempat biasa tak ada air. Baik. Seterusnya dia meneruskan perjalanan. Dia lalu ikut sungai, ada air. Tiba-tiba sedang dia berjalan, air tak ada. Dia musafir. Dia duduk situ beberapa hari contoh, dia cari-cari air tak ada. Jadi pasal dia bertayamum. Selepas tu dia meneruskan perjalanan, jumpa air balik. Adakah dia kena kodok? Sembahyang katakan 3 hari di kawasan yang berair, patutnya tiba-tiba tak ada air. Dia kena kodok atau tidak? Dia kena kodok atau tidak? Dia musafir ni. Dia kena kodok atau tidak? Dia kena kodok. Sebab apa dia kena kodok? Sebab tempat yang dia tayamum itu, tempat itu biasa ada air sebelum ni. Tiba-tiba takdir Allah Ta'ala tak ada air. Jadi tempat yang biasa ada air, tiba-tiba tak ada air, maka kita tayamum di situ, kita kena kodok. Tempat yang biasa tak ada air, okey, tempat yang biasa tak ada air, tiba-tiba, tak ada tiba-tiba lah, kita pun tayamum di situ, kena kodok ke tidak? Tidak perlu kodok. Maknanya kalau kita ni tinggal, memang kita ni elok-elok duduk kat sini, tension kata. Banyak orang tekan saya lah, marah saya, maki saya, tension lah kata. Tulis status sikit orang marah, tension. Pergi ke Gurun Sahara, duduk 2 bulan zikir sesuatu tu. Tak ada line tu Orang pun tak boleh, dia pun tak boleh update. Orang bertanya, benda kawan ni mati dah ke? Duduk situ, air pun tak ada. Dia kata tak ada air pun tak apa. Adalah dia standby lah buat air untuk buat minum tu. Selama sebulan duduk situ, 1 hari minum seteguk je. Cukup habis air, dia kata dia balik. Habis air dia balik. Kereta ada stand duduk situ. Makanan standby dah. Tin ada 20 tin sardin. Roti 20 keping. Habis ni dia balik. Dia duduk situ sambil berzikir Zikir menajam, menangis, kata kenapalah orang marah benar ke aku ni. Ayuh tak ada. Air ada lah, tapi kalau dia minum tu tak boleh dia nak minum. Dia kalau dia berwuduk dengan air tu, dia tak boleh nak. Dia mati dalam masa tu. Akhirnya selama 20 hari tu, 20 hari dia sembahyang tayamum. Selepas dia 20 hari tu tengok Ayuh pernah pergi habis, tak boleh ni balik rindu dengan Facebook Dia pun balik. Dia kena kodok tak 20 hari yang dia sembahyang dalam keadaan tak ada air tu? Tak kena, walaupun 20 hari. Sebab apa? Tempat dia tu tempat tak ada air. Tempat tu memang biasa tak ada air. Tiba-tiba sedang pada hari yang ke-18 turun air, hujan turun, dia kena tayamum tak? Mana boleh tayamum dah, air ada. Kena berwuduk lah. Okey. Elok berwuduk, air tak ada pula. Tayamum lah pula. Selesai gitu Boleh gitu Baik, masalah fiqh ni seronok, tapi dia kena main-main gitu. Dan kadang-kadang setengah
tenaga pengajar suka mentashkik, suka memberikan betul ke? Bagi kita nak tengok yakin tak yakin, nampak gaya tu tak boleh yakin ni. Tak apa, pelan-pelan insya-Allah. Biiznillah lama-lama kita akan boleh faham dengan baik insya-Allah. Okey, ada soalan? Baik, alhamdulillah, jazakumullah khairah. Ada setengah jam lagi, insya-Allah masih ada waktu untuk sahabat-sahabat beristirahat di bawah semua, menyumbang apa. Bolehlah, saya tak pasti makan apa bawah ni. Ustaz Ajmi mungkin nak belanja saya redha insya-Allah. Kebetulan kita berapa lagi buku? 34. Siapa yang nak miliki kitab Syarhul Mahalli ala Al-Waraqat, ada 34 orang tempah, tiba-tiba tak nak beli pula, tak jadi beli. Awak dah tempah, tak jadi beli. Jadi siapa yang dia tak beli lagi, atau dia dah beli tapi dia rasa seronok lah kitab ni, dia dah baca satu, dia kata yang dah baca saya simpan, saya nak baca sekali lagi, saya beli yang baru pula. Jadi 5 kali ulang, 5 kali kitab dia beli. Jadi kita boleh terus beli dengan Ustaz Ustaz Najmuddin, sahabat kita daripada MKKK. Satu buku 25. Satu buku 25 genih. Boleh beli terus, ada dengan beliau. Satu buku 25 genih, beli tanpa hutang, sebab susah nak cari. Beli tu. Kalau tak ada tak apa, tunggulah besok-besok ada duit, datang beli, insya-Allah. Buku tu huraian kepada Matnul Waraqat, Matnul Waraqat yang saya murajaah dengan beberapa manuskrip, alhamdulillah siap. Jadi kalau di pasaran kitab tu cetakan lama, jadi kita buat secara elok. Cuma bila nak baca kitab tu, wallahualam, mungkin kitab tu kot lepas ni sahabat boleh ada peluang nadah dengan mana-mana masyayikh, dah ada kitab lah. Takut nanti dah tak ada stok, sahabat yang menangis, sedih Jadi boleh beli dengan Ustaz Najmi. 30% daripada keuntungan adalah untuk ruak jawi, insya-Allah. 70% lagi untuk apa? Untuk saya dan juga untuk Ustaz Najmi, Ustaz Najmuddin. Dan sahabat-sahabat untung apa? Untung dapat beli kitab yang mudah, setelah berhempah pula si penulis meneliti makhtutat yang sukar, lebih sukar daripada tak ada air. Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Allahumma salli afdala salatin ala makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka dzakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala qatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama فلا عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وذنوب مشايخنا وزملائنا والمسلمين كلهم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من عبادك التوابين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. كفر عنا سيئاتنا واجعلنا من عبادك الصابرين. كفر عنا سيئاتنا واجعلنا من عبادك المتقين. وارزقنا الجنة بلا سابقة عذاب ولا حساب يا كريم. وارزقنا شفاعة حبيبنا ومن نشتاق إليه أبدا سرمدا الحبيب المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. واجعل ما فعلناه يا أرحم الراحمين من قراءة كتب الحديث سببا في دخول السرور على قلب هذا السيد النبي المحترم المبجل المكرم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وعترته وأصحابه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.